Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-10. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-13 dan 14 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, Ya Muhammad, yang mereka-reka Al-Quran itu, katakanlah wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya yang lain dari Allah, jika betul kamu orang yang benar. Oleh itu, jika mereka, penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah, dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qureshi Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-13 dan 14 surah Hud dengan menyatakan bahawa kalimah am pada ayat ini dengan maksud bahkan. Dengan demikian, ayat ini berpindah dari satu persoalan yang menggambarkan keburukan kaum musyrikin kepada persoalan yang lebih buruk lagi, iaitu persoalan apakah mereka yang menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus ini mengatakan baginda mereka reka Al-Quran. Ayat-ayat penentangan terhadap Al-Quran selalu disertakan dengan kata mislihi yang membawa maksud serupa dengannya. Hal ini untuk menegaskan bahawa yang serupa dengannya pun mereka tidak mampu untuk membuatnya. Apatah lagi yang lebih baik dari Al-Quran. Kebiasaannya juga ayat penentangan ini selalu dimulai dengan in kuntum fi raib atau diakhiri dengan in kuntum shadiqin. Bermaksud, jika kamu orang yang benar, sekiranya mereka menyangka bahawa Al-Quran bukan bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, kaum muslimin yang tidak meragukannya tidak ditentang oleh Al-Quran. Pada lafaz ayat fa'il lam yastajibu lakum, yang bermaksud jika mereka tidak menerima seruan kamu, lafaz ini ada yang memahami konteksnya ditujukan kepada kaum musyrikin
yang diminta untuk meminta bantuan sesiapa sahaja selain Allah. Jika sesiapa yang mereka ajar untuk mereka-reka itu tidak sanggup memenuhi ajakan tersebut, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu Wa Taala yang turun atas pengetahuannya dan bukan direka-reka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan pula lafaz unzila bi'ilmillah dengan maksud diturunkan dengan ilmu Allah. Lafaz ini maknanya berkaitan dengan ilmu Allah yang tidak ada kalam bagi seseorang pun untuk mengetahuinya. Ada juga ulama yang memahami lafaz ini dengan maksud bahawa Al-Quran diturunkan atas dasar pengetahuan dan kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala, atau bermaksud Al-Quran diturunkan berdasarkan pengetahuan dan ilmu Allah berkaitan susunan dan gaya bahasa serta kandungannya yang tidak ada satu orang pun mampu buat seperti itu. Bagi lafaz wa alla ilaha illahu bermaksud dan bahawa tidak ada Tuhan selain dia. Ini kerana jika ada sekutu itu tidak mampu memenuhi harapan kaum musyrikin yang demikian mendesak dan menentang Al-Quran. Maka hal ini membuktikan bahawa sekutu itu bukan Tuhan dan tidak wajar dipertuhankan kerana Tuhan pasti mampu memenuhi kehendak para penyembahnya. Di sisi lain, jika telah terbukti bahawa Al-Quran adalah hak yang bersumber daripada Allah serta terbukti kebenaran kandungannya, maka sudah tentu tidak ada Tuhan selain Allah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili melalui kitabnya Tafsir Al-Munir menyatakan bahawa pada ayat ke-13 surah Hud, kalimah bi'ashri suwarim mislih merupakan satu bentuk cabaran daripada Allah yang mencabar orang kafir musyrik untuk mendatangkan 10 surah yang setanding dengan kefasihan, balaghah dan bayan Al-Quran serta penyusunan ayat Al-Quran yang sempurna. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabar mereka sekali lagi selepas mereka gagal untuk mencipta 10 surah seperti surah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mencabar mereka sekali lagi, namun hanya disuruh untuk mencipta 1 surah sahaja. Manakala kalimah muftarayat difahami sebagai dibuat-buat, kalimah ini menunjukkan kepada kita bahawa seperti kalimah yang sebelum ini, perkataan ini ditujukan kepada orang kafir yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa Al-Quran sebenarnya direka oleh Rasulullah SAW dan bukanlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimah ini mencabar orang kafir yang fasih dan hebat di dalam pembuatan syair Arab untuk membuat sendiri surah yang setanding dengan Al-Quran. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-13 dan 14 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa musuh Islam pada zaman tersebut sentiasa menyerang Rasulullah SAW dan Islam. Pelbagai tohmahan dan fitnah telah dilemparkan oleh golongan kafir musyrik seperti menuduh bahawa Al-Quran sebenarnya bukan kalam Allah tetapi rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belajar daripada ahli agama, ahli kitab. Maka disebabkan itulah Allah mencabar orang musyrikin sekali lagi untuk mendatangkan 10 surah yang direka oleh mereka yang setanding Al-Quran. Dan mereka boleh dapatkan bantuan siapa sahaja yang mereka mahu untuk mencipta surah tersebut. Namun sudah tentu ia mustahil untuk dilakukan oleh manusia sehingga hari kiamat. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-13 dan 14 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa beberapa kali dalam Al-Quran mencabar kaum musyrikin untuk membawa sebuah kitab seperti Al-Quran, atau sekiranya mereka tidak boleh bawakan sahaja 10 atau 1 surah yang setanding dengan surah di dalam Al-Quran. Dan sekiranya mereka tidak mampu untuk mendatangkan walaupun 1 surah semisal seperti surah-surah Al-Quran, maka mereka sepatutnya menyedari bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmunya dan iradahnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa pada ayat ini kita dapat melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka supaya mendatangkan 10 surah sahaja yang menyamai Al-Quran untuk meyakinkan mereka bahawa Al-Quran itu sememangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-13 dan 14 surah Hud ini menjelaskan bahawa ayat-ayat ini menempelak kaum musyrikin yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengarang dan menulis Al-Quran. Sedangkan mereka sendiri tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak muda lagi tidak pernah dikenali sebagai seorang yang handal menulis syair mahupun berpidato atau bersyair. Bahkan dari golongan kaum Arab jahiliah itu sendiri pada ketika itu berlumba-lumba mengarang puisi yang indah-indah untuk digantung di Kaabah. Pada ketika itu, sesiapa yang puisinya digantung di Kaabah dianggap sebagai orang yang hebat mengarang syair. Maka ayat ini mencabar kaum Arab jahiliah tersebut untuk mendatangkan 10 surah yang sama hebatnya seperti surah di dalam Al-Quran sekiranya mereka mampu. Hamka menyatakan pada ayat ini jelas dan terang bukti bahawa Al-Quran bukanlah dikarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana baginda Nabi bukanlah seorang pengarang dan penyair, bahkan selama ini dikenali sebagai seorang yang ummi, iaitu tidak pandai menulis dan membaca. Maka sekiranya mereka menuduh baginda sallallahu alaihi wasallam mengarang Al-Quran, sudah tentu mereka lebih dari mampu untuk mengarang 10 surah yang sama seperti surah-surah Al-Quran. Tetapi mereka sendiri mengetahui sudah tentu mereka tidak dapat untuk mengarang walau satu surah kerana kehebatan ayat-ayat Al-Quran yang sempurna tanpa celah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-13 dan 14 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-13 dan 14 surah Hud ini menjelaskan sekali lagi bahawa Al-Quran dan surah-surah di dalamnya adalah kalam Allah SWT dan bukanlah rekaan manusia. Cabaran yang diberikan kepada musyrikin yang terdiri dari ahli bahasa, pemusi dan peminatu ini, sehingga ke hari ini tidak ada yang berjaya menyahutnya lagi. Sekiranya ada pun surah yang direka itu jauh sekali kualitinya dengan surah di dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ke-13 dan 14 surah Hud ini memberikan peringatan kepada kita supaya lebih teguh berpegang dengan rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Sesungguhnya berdasarkan ayat ke-13 dan 14 surah Hud, kita dapat menghayati bahawa kemukjizatan Al-Quran amat hebat dan mustahil untuk manusia membuatnya. Maka amat rugi sekiranya kita sebagai umat Islam tidak mengambil manfaat mukjizat yang dikurniakan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca, mentadbur dan mengkajinya. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, segelintir umat Islam tidak lagi membaca Al-Quran walaupun mereka mengetahui dan mengakui bahawa Al-Quran adalah kompas serta panduan bagi umat Islam. Antara punca golongan ini tidak membaca Al-Quran adalah kerana tidak tahu atau lupa cara bagaimana untuk membaca Al-Quran. Namun rahmat Allah amat luas, apatah lagi bagi kita yang sentiasa ingin berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kal utrujjah, ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun, wa masalul ladzi la yaqra'u katamrati ta'muha tayyibun wala rihalaha." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, limau sitrus, rasanya enak dan baunya wangi. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, rasanya enak tetapi tidak berbau. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran,
maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Sila pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-13 dan 14 surah Hud ini ialah pertama, umat Islam hendaklah sentiasa mengingatkan diri kita bahawa Al-Quran yang dikurniakan Allah kepada kita merupakan satu panduan untuk berjaya di dunia dan akhirat. Maka rugi bagi mereka yang tidak membaca dan memahami dengan sebaiknya. Kedua, setiap orang Islam hendaklah menyadari bahawa Al-Quran bukan sahaja memberi manfaat di dunia, malah turut menjadi peneman kita semasa di dalam kubur dan mampu memberi syafaat di akhirat kelak. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran dan cuba untuk memahami intipati Al-Quran dengan mempelajari ilmu tafsir. Semoga dengan usaha kita membaca dan memahami Al-Quran akan mengangkat martabat diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.